Masih mencari khidmat urusan ibadah kurban dan akikah? Ibadah kurban kini lebih mudah dan jimat bersama Al-Hayri Kurban dan Akikah. Daftar secara online dan nikmati harga serendah RM370 untuk satu bahagian lembu. Jom kita kongsi rezeki dengan saudara sesama Islam melalui ibadah kurban dan akikah. Untuk maklumat lanjut hubungi 011-6556-8005 atau layari www.kurbanasnaf.com. Mudah, murah dan prihatin bersama Al-Hayri Kurban dan Akikah. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Apabila kita menyebut tentang vaksin yang benar-benar efektif, dia kena ada 3 ciri. Dia kena 3 ciri. Pertama, vaksin itu mestilah efektif. Efektif maknanya dia mampu untuk mendatangkan imuniti pada badan untuk melawan jangkitan. Sehingga jika sekiranya kita terdedah pada jangkitan itu, kita tak akan mendapat jangkitan itu dan tidak akan menyebarkan jangkitan itu pada orang lain. Yang kedua, vaksin itu mestilah selamat. Mestilah selamat. Bermaksud bahawa jika sekiranya kita masukkan vaksin itu dalam badan kita, dia tidak mendatangkan kemudaratan yang menyebabkan mudarat itu yang lebih teruk daripada penyakit itu sendiri. Maknanya we die of vaccine but not die of the disease contohnya. Itu tak boleh berlaku. Kalau benda itu berlaku, maknanya dia defeat the purpose. Kemudian yang ketiga, pertama dia vaksin itu mampu untuk menimbulkan imuniti kelompok dan mengawal penyakitan dalam keseluruhan masyarakat. Jika sekiranya dia tak mampu membuat yang demikian, maka sebenarnya penggunaan vaksin itu adalah sangat terhad. Kerana itu kita kena buat dalam satu keadaan at least 70% masyarakat ini divaksinkan supaya berlaku herd immunity dan dia boleh memutuskan jangkitan dan rantaian. Bermaksud bahawa rakyat kita baru bebas, kita nak pergi conference ke, nak buat kenal sebagainya. Petikan dari Slot Kesihatan bersama tetamu Profesor Dr. Amaluddin Ahmad. Melaka 89.5 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredai. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian menunjukkan adanya perhatian Allah. Syukur terhadapnya itulah setinggi syukur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim kerana Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Banyakkan beramal soleh, ya perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan 5 perkara, yakin ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengobati penyakit jasmani juga penyakit hati, serta mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, dan sekarang syukur kita nak teruskan membawakan perbincangan yang baik-baik, okey, di setiap hari Jumaat ini. Pastinya sahabat pendengar, sahabat penonton juga dah pun bersedia untuk mendengarkan rancangan Usrah Nurani. Alhamdulillah, kalau di Facebook dah pun kita lancarkan sekarang, Mona. Facebook live kita dan juga di YouTube IKIM dah pun kita siarkan di situ. Anda boleh sama-sama tonton. Sekarang ni kalau nak dengar saja rasa mungkin dia rasa terkurang kan, biasa-biasa, tapi bila dapat tonton sekali rasa dia luar biasa. Alhamdulillah. Jemput anda juga untuk kita sama-sama dengarkan. Kalau ada cerita pengalaman, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh juga tinggalkan di FB Live IKIM FM. Betul. Dan Mona, seperti biasa, yang tengah dengarkan kita mungkin waktu ni dekat rumah, yang tengah juga sedang mungkin rehat ataupun sedang mencari-cari perancangan sebaik-baiknya untuk kita terus aturkan kehidupan kita. Dan pastinya Usrah Nurani ada jawapannya untuk kita nak buat persediaan hati, minda, jiwa, untuk terus juga kita nak mengaturkan kehidupan kita, muhasabahkan diri kita, dan yang paling penting nak rapatkan diri kita ini kepada kebaikan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita akan bersama, dan Alhamdulillah bersama di talian anakib tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin unmute Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini betul-betul line clear Ustaz. Allah. Clear ya? Clear Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah.
Tapi bila dia tertekan mute tu tak kira juga lah. Allah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik. Di rumah sekarang Ustaz ataupun di di kawasan tempat kerja. Allah. Dan terima kasih Ustaz masih lagi setia bersama dan sudi ruangkan masa bersama dengan Radio IKIM Ustaz. Alhamdulillah, dan Saban Jumaat kita bersama-sama, saya kira pelbagai yang kita dapat bongkarkan, kita dapat luahkan, kita dapat ceritakan lagi dengan cerita pengalaman daripada sahabat-sahabat rakan usrah kita. Alhamdulillah. Dan pastinya Ustaz, sebelum kita nak bersama dengan rakan usrah, dan sekarang ni pun kalau yang tengah tonton di Facebook dapat melihat sahabat-sahabat usrah kita, saya dah keluarkan di situ. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak dengarkan sedikit mukadimah Ustaz yang boleh kita buka sebagai bual bicara kita ni Ustaz. Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kedua DJ yang saya hormati, yang saya kasihi. Seterusnya lah semua rakan-rakan usrah tak kira di mana, saya mulakan dengan lafaz mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka, kita mulakan dengan kalam Allah yang mulia, suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Sekali lagi saya akan mengulang ucapan hormat saya kepada kedua DJ yang saya dan kita semua kasihi, hormati. Tahu kita nak dengar tetamu kita yang hebat yang akan ta'aruf diri sebentar nanti, dan semualah rakan-rakan usrah yang tak kira walau di mana apapun situasi dan kondisinya, semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit mukadimah kalau kita yang bertemu di petang Jumaat Saban petang Jumaat kita bersama, dan kita mengharapkan adalah dalam kesusahan, kesukaran hidup yang real, kita bukan berada pada fantasi ataupun pada agak-agakkan rakyat, orang ramai mungkin dalam keadaan yang resah, gelisah, ramai yang mungkin sakit, susah. Kita harapkan sangat sebenarnya setiap daripada umat Islam berperanan untuk saling berta'awun, bertolong bantu, memberi sesuatu yang positif, memberi saranan-saranan yang positif, sehingga insya-Allah hidup takaful, hidup saling bela-membela yang telah diasaskan oleh Rasulullah, yang dibangunkan sejak zaman lampau, kita dapat cetuskan kembali dalam jiwa para umat, dan sehingga menjadikan di zaman itu orang-orang susah dia tak risau kerana akan ada orang senang yang membantu, orang sakit tak susah kerana akan ada orang sihat memimpin, orang-orang yang tidak berada tak susah kerana akan ada orang berada yang akan memberi kepada mereka. Masyarakat tak kisah akan ada yang kaya, akan ada yang miskin, itu lumrah dalam masyarakat. Tetapi yang terangkat tinggi, berada di kubah paling tinggi adalah perasaan saling bela-membela. Dan kita harap sangat sebenarnya usrah kita ini dapat kekeluargaannya, kasih sayangnya, dan kemudian mendasar kepada nurani setiap orang, akan akhirnya ada di kalangan yang mendengar usrah ini dalam keadaan yang sakit, ditimpa ujian yang timpa menimpa. Kita harap insya-Allah dengan kedatangan para tetamu, dengan topik-topik kita akan dapat memberi sesuatu erti dan makna. Dan kita tahu bahawa manusia akan kuat, manusia akan gagah apabila adanya sokongan-sokongan, dan kita tak pernah berharap pada sokongan yang datang daripada luar, tetapi pada saat kita mendengar sesuatu yang positif, kemudian kita bina perkataan itu dalam diri kita, insya-Allah
lahirlah Khalid Al-Walid dalam diri untuk bertempur dengan sebesar mana pun ke bala tentera musuh. Kita boleh bangkit insya-Allah dan kita tak akan tewas. Ini doa kita ya, DJ Syafiq, DJ Mona, kepada semua rakan-rakan usrah yang sama-sama saya katakan tadi, kita berada dalam keadaan yang real dan kita harap kita dapat melaluinya dengan begitu baik. Sedikit mukadimah daripada saya kerana DJ Syafiq bila dia dah keluar supaya FB tu orang nampak tetamu, jadi orang tak nak dengar lagi dah cakap saya kan. Jadi orang nak dengar bicara para tetamu kita. Jadi untuk orang kata melanjutkan usrah kita pada petang ini, alhamdulillah kedua-dua tetamu ini saya kira biasa, tetapi tak senang nak memanggil di atas kesibukan mereka. Tapi hari ini alhamdulillah mungkin berkat PKP kot ya. Kalau tak PKP tu payah juga nak pegang okey Dr. Samsul ya. Okey, Ustaz Dr. Samsul mungkin sedikit taaruf diri. Mungkin apa buat sekarang ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi dimuliakan Ustaz Zuramdi, sahabat saya, sahabat panel saya Ustaz Izzat, dan yang dihormati lagi kasih kedua DJ yang bertugas mengelolotkan program ini. Alhamdulillah. Nama saya Syamsul bin Muhammad Nur. Hari ini mewakili Pusat Kajian Turas Nusantara, tapi sebenarnya kita di bawah Yayasan Itmam. Kita ada satu yayasan yang berdakwah dengan Quran. Saya juga merupakan pengasas kepada kaedah Al-Badar, iaitu dalam masa 1 jam seorang yang tak boleh baca Quran boleh baca Quran. Tapi insya-Allah taala. Dan kita juga ada di Pusat Kajian Turas untuk kita kaji naskah turas Nusantara kita, termasuklah sangat apa yang kita nak bincangkan ni, iaitu berkaitan dengan pengorbanan para ulama membawa kefahaman yang benar kepada masyarakat di Nusantara kita. Jadi kita akan seteruskan insya-Allah. Dari samping itu, pada masa ni oleh kerana banyaknya ialah kekangan kita untuk bertemu dengan pelajar-pelajar dan sebagainya, banyak program-program yang dibuat secara online lah. Dan saya banyak dengan Akademi Al-Badar. Di sana ada program-program dan sekarang tengah berlangsung program kajian terhadap kitab Atul Qaisiyah Fi'an Sufiyah karangan Syekh Nasir Al-Banjari atau Syekh Sintidah, dan juga kitab Sir Asfar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalil. Masya-Allah ya. Di antara aktiviti yang kita buat, dia banyak lebih kepada online dan juga lebih kepada dalam talian lah, berbanding dengan kelas-kelas. Masya-Allah. Baik, ahlan, masya-Allah. Alhamdulillah, saya rasa sangat suka sebab masih aktif macam dulu Dr. Samsul kita, Ustaz Dr. Samsul kita, bahkan lebih besar lagi nampaknya rangkaian ataupun langkahnya. Alhamdulillah, pengasas kepada kaedah Al-Badar ya, dan rakan-rakan usrah pun kalau rasa ingin dapat mengambil kaedah ni lepas ni boleh hubungi insya-Allah Ustaz Dr. Samsul. Begitu juga tadi penting untuk kita master ataupun menguasai kajian turas kajian kitab-kitab yang besar, yang utama dalam tradisi ilmu. Itu juga Ustaz Samsul dan tim ada Dr. Fakhrul Razi. Sihat ke dia? Ya, sihat alhamdulillah. Allah Akbar. Rindu buat dia, nak lama tak jumpa kan. Ramai lagi rakan-rakan lagi ya. Dia mana Zat? Di KM lah. Oh, insya-Allah. Ya. Jadi di KM kan. Okey, jadi kami doalah Ustaz, ada madrasah, adanya sekolah tahfiz, apa lagi tadi macam-macam yang Ustaz kendalikan itu. InsyaAllah semoga semuanya akan berjaya, semuanya akan dapat memberi sesuatu yang bermakna kepada masyarakat kita semua, yang bila tarik nafas kita sedar, ya Allah, 1400 tahun dah kita ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi tentu kita perlukan kepada sumber-sumber yang memberi kekuatan. Jadi Ustaz teruskan bersama dengan sahabat-sahabat semua saya. Alhamdulillah, tadi kita dengar daripada Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur. Okey, kita pergi kepada yang pastinya ramai mengenali anak muda yang juga terlibat dalam orang kata dunia ilmu ni. Silakan Ustaz Izzat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada nakib kita Fadil Ustaz Zamani, sahabat panel Fadil Ustaz Dr. Syamsul Muhammad Nur, DJ yang bersama kita pada ini. Seperti biasalah setiap kali Usrah Nurani, DJ Mona dan Syafiq. Terima kasih juga kepada para penonton di IKIM yang mendengar dan menonton. Ini dahsyat radio sekarang, boleh tonton dan dulu dengar je. Yang bersama-sama pada petang yang penuh barakah ini, saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua orang yang menyambut salam ini, kita terkesan dengan doa yang ada di dalam salam itu. Salamnya, barakahnya, kebaikannya dan semua yang ada di dalamnya, insya-Allah. Jadi secara ringkas sebagai mukaddimah, saya sekarang berada atau menetap kita kata di Bani, dan alhamdulillah selama lebih kurang 3 tahun saya bersama sahabat saya yang pernah menjadi salah seorang ahli usrah kita, itu Fadil Ustaz Hazim Haznan di Usrah Nurani ini. Kami ada maktabah kami kat sini lah. Maktabah kami ni kumpulah kita aksikan nama Maktabah Darul Ilmi. Kita ada buat majlis-majlis ilmu yang percuma sahaja sebelum ni untuk orang tua ada dah. Tapi orang dewasa lah kebanyakannya. Cuma disebabkan pandemik yang membadai dah menuju tahun yang kedua kan, dah setahun lebih ni, kami terpaksa tutup tempat tu sebab orang tak boleh pergi kan. Cuma kita masih jalankan secara maya satulah. Yang keduanya, walaupun kami di Bani, tapi sekarang ini pada fasa ni termasuklah 5 minit sebelum live ini saya baru sampai daripada misi agihan bantuan barang dapur, duit ringgit, barang-barang keperluan yang diperlukan oleh asnaf yang sangat ramai, sama ada dia memang asnaf sebelum ini ataupun asnaf akibat PKP ini. Dan itulah hampir rutin yang hampir kami lakukan setiap hari. Tapi bukan duit saya kan, amanah orang kita bawa, tolong agih-agihkan. Doa-doakan mudah-mudahan Selangor, khususnya dalam wilayah yang akan ber-PKP esok ni 2 ni, PKPD diperketat, Allah permudahkan urusan. Dan mereka yang susah kat luar sana, Allah mudahkan juga urusan. Dan insya-Allah boleh PM saya personal di Facebook. Kita juga ikhtiar untuk bantu semampunya, insya-Allah. Doakan Allah murahkan rezeki. Kami usahalah insya-Allah apa yang terdaya dalam kemampuan kami, insya-Allah. Itulah apa yang saya sedang jalankan sekarang. Di samping kita mengajar dan belajar, kita terlibat dengan banyak aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar ya. Terima kasih. Rasa bersemangat dengar usaha yang dilakukan oleh Ustaz Izzat dengan bantuan, dengan pengajian yang tak boleh offline, online ya, supaya ramai orang. Dan betul tadi satu saranan yang kita persiap di Selangor KL ya. Semoga kita dapat, dan terutama mungkin yang susah, jangan rasa bahawa kita ditinggalkan. Sebenarnya ada insya-Allah mereka-mereka yang tulus ramai dalam masyarakat kita ya. Macam Ustaz Izzat katakan tadi, mereka sanggup menawarkan diri untuk menjadi perantara kepada masyarakat yang ramai. Sebab untuk pergi itu perlukan kepada orang tertentu. Ramai masyarakat yang nak membantu kan, dan insya-Allah nanti mungkin kita boleh dapat nombor Piu Izzat, dan juga rakan-rakan yang susah ketika ini ya. Kita tak nak berbanyak-banyak bicara. Kalau susah, kita tahu memang susah. InsyaAllah kita akan usaha, Ustaz Izzat akan usaha dengan NGO yang lain dan gabungan-gabungan yang bergerak secara jamaah ya, untuk semata-mata kita tahu bahawa sumbangan itu daripada masyarakat melalui NGO dan dia akan tumpah balik kepada masyarakat. Terima kasih Ustaz Izzat. Saya kira kita dah dapat gambaran latar belakang perbincangan kita. Bukan kita duduk dalam orang kata pentas ilmu semata-mata, tetapi kita terjun kepada jantung masyarakat. Semoga apa yang kita bincang oleh kedua panel ataupun kedua ahli usrah kita pada petang ini akan nanti dapat banyak dimanfaatkan secara sangat positif kepada semua rakan-rakan usrah. Saya serah balik pada DJ Syafiq, DJ Mona. Amin. Alhamdulillah, syukur sekali lagi nak ucapkan selamat datang ke Usrah Nurani Radio IKIM buat Ustaz Dr. Syamsul Muhammad Nur dan juga Ustaz Izzat. Semoga kita dapat kongsikan dan juga dapat sama-sama berikan lagi kata-kata laluan yang baik-baik untuk kita bincangkan dengan tajuk yang dah pun kita dah siapkan di petang ni, Mona. Masya Allah. Kalau kita lihat daripada minggu-minggu lepas, kita memang tidak akan lari daripada tajuk
pengorbanan, korban kan. Dan bila sebut tentang pengorbanan, dia akan ada cabang-cabang dia pula. Mungkin pengorbanan seorang suami, seorang isteri, sebagai anak, sebagai keluarga, dan juga daripada sekecil-kecil pengorbanan itu kita boleh pecahkannya kepada sebesar-besar pengorbanan kan. Masya-Allah. Jadi erti pengorbanan ni kalau kita nak tafsirkan memang begitu luas. Dan salah satu yang kita dapat hari ini adalah erti pengorbanan daripada para guru-guru kita. Itu yang mungkin kita nak fokuskan sedikit pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan tajuk yang diberi untuk petang ini, insya-Allah kita akan fokus pengorbanan ulama. Okey, itu tajuknya, pengorbanan ulama. Dan hari ini kita di dalam dunia yang serba moden, Mona, kita mencari guru, kita mencari orang yang akan menunjukkan kepada kita ke jalan laluan yang tepat, yang sahih, yang betul. Kan? Dan itulah juga kalau kita di Radio IKIM, apa yang kita siarkan pasti kena ada kesahihannya kan. Masya-Allah, begitu penting apabila kita nak sampaikan mesej dakwah ini. Jadi Ustaz, kita nak bincangkan dengan tajuk tersebut Ustaz, pengorbanan para ulama. Dan kalau hari ini, kalau kita lihat orang-orang insan-insan hebat yang dilahirkan adalah daripada pengorbanan para ulama yang terlebih dahulu Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana cabang laluan yang kita boleh bincangkan dalam tajuk ini? Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona ya. Rakan usrah yang dikasihi, maknanya kita akan framekan, fokuskan perbincangan kita. Dan saya suka bila DJ Mona, DJ Syafiq masih lagi mengekalkan tajuk momentum korban ya. Sebab kita sangat nak beradab dengan Allah. Apabila Allah mengangkat bahawa korban adalah perkara yang agung, maka kita turut selari merasai keagungan tersebut. Jadi kita selit dalam setiap perbincangan kita mesti berkenaan dengan korban. Dan sebelum ini saya masih ingat pada minggu sebelumnya kita cuba menghayati korban para nabi. Ya, manusia yang kita sebut sebagai Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Ismail, ya, Siti Hajar, isteri kepada Nabi. Dan hari ini kita cuba untuk lebih bersikap praktikal apabila rupanya ada daripada pengorbanan para Nabi tersebut melahirkan pengorbanan satu kelompok manusia yang Allah angkat kedudukan mereka di dalam Al-Quran, dan Rasulullah mengangkat kedudukan mereka melalui hadis-hadis Nabi SAW. Siapakah kelompok itu kalau bukan dia yang disebut sebagai Al-Ulama, ya, Al-Ulama. Dan Alhamdulillah, kita tak akan kenal Allah, kita tak akan tahu Quran melainkan mesti melalui para ulama. Kita tak akan tahu tentang hadis Nabi walaupun kita kata saya ni memang dalam hidup nak ikut Allah, nak ikut Quran, nak ikut hadis Nabi. Tetapi mustahil kita tahu tentang Quran kalau tanpa melalui para ulama yang menyampaikan kepada kita mushaf Al-Quran, mengesahkan bahawa itu mushaf Al-Quran. Dan apabila mushaf telah ada pada tangan kita, maka para ulama lah dengan qiraat kita, dengan qiraat mengajar kita cara membaca. Mustahil orang kata saya hanya nak ikut Allah, nak ikut Rasul, tetapi rupa bahawa di sana adanya peranan ulama. Begitu juga hadis Nabi SAW, kita tak pernah berjumpa berdepan dengan Nabi, mesti para ulama yang kemudian menyampaikan sehingga kita tahu bahawa ianya adalah begini hadis tersebut, kedudukannya begini. Dan kerana itulah saya kira petang ini Alhamdulillah dengan tetamu yang bersama dengan kita nak bagaimana tahu tinggi kedudukan mereka, tingginya kedudukan ulama. Ya, kalaulah kita duk baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan Allah maskan jalan orang yang diberi nikmat itu adalah daripada golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Maknanya jalan lurus adalah jalan nabi-nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jelas, innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bi khazzin wafir. Kita biasa dengar hadis ini diperkatakan
Nabi menyebutkan, apabila Allah menyebutkan jalan yang kita nak lalu tu jalan Nabi-Nabi, sekarang dalam hadis sahih Nabi menyebutkan sesungguhnya ulama-ulama itu waris Nabi-Nabi, dan sesungguhnya Nabi tak meninggalkan dinar, harta, duit, tetapi meninggalkan yang disebut sebagai ilm, ya. Dan Nabi menyebut, dan kita minta amin pada petang ini, barang siapa yang mengambil yakni ilmu yang ditinggalkan oleh ulama, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau kita tolak ulama, kita tak dapat kebaikan yang banyak yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi saya nak mula dengan mungkin Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul, sebab kadang-kadang Doktor Ustaz, masyarakat hari ini dia tak tahu sangat garis ulama. Apatah lagi mereka tak terdedah dengan darjat kedudukan para ulama. Sehingga akhirnya dia baca sikit mungkin, dia orang kata dia menelaah sedikit mungkin, dia minat sesuatu cabang ilmu, kemudian tiba-tiba masuk syekh, dia rasa bahawa macam aku ni dah ulama dah, kan? Satu benda yang mungkin satu sudut bagus, maknanya ada kecenderungan kepada agama, tetapi dari sudut yang lain dia menjadi berbahaya kerana melahirkan orang yang tidak kita, maksud saya, dan orang yang tak layak menyamai kedudukan ulama, tetapi mereka tak sedar. Dan saya juga nak sentuh juga, kita tengok beberapa feedback, ya, masyarakat dalam keadaan tertekan pada ketika ini, antara yang mereka suka untuk sandarkan adalah ulama, ya, seperti di zaman lampau. Tetapi kerana mungkin tidak tuntasnya ilmu yang di kalangan mereka-mereka yang merasai bahawa mereka pandai, dan akhirnya menjadikan masyarakat makin bergelut dengan kekeliruan, dan kekeliruan ini tak membantu masyarakat yang susah pada ketika ini, ya. Dan kalau orang putih kata, lahir banyak yang disebut sebagai smart aleck. Smart aleck, ya, orang yang dia bajet pandai, sampai sehingga ada istilah dalam bahasa Inggeris, ya. Bahkan Nabi menyebut dalam istilah hadis, ya, Nabi sebut sufaha al-ahlam, ya, Nabi sebut akan datang akhir zaman orang-orang muda, Nabi sebut kalimah orang-orang muda yang jahil merasa pandai. Inilah yang mungkin kita nak, sebab tapi terlebih dahulu mungkin Ustaz Dr. Samsul boleh tunjukkan kepada kita sehingga kita sedar, okey, rupanya kedudukan ulama tu masya-Allah, keilmuan mereka, belum lagi kewarakannya. Jadi kami nak dengar daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, sebelum nak menjawab apa yang kita bincangkan, yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Nakib Usul kita Ustaz Surambi, kita nak tengok dulu segi tajuk, ya. Tajuk kita berkaitan dengan pengorbanan ulama, ya. Bila kita tengokkan perkataan korban, pengorbanan itu berasal daripada perkataan korban. Dan korban itu kalau kita lihatkan dalam istilahnya, wa ma yataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu wa taala. Korban itu artinya adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, sebagaimana disebutkan oleh yang berbahagia nakib tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu tidaklah mereka ini membawa melainkan ilmu pengetahuan, ya. Dan kita tengok dalam hal ini sebenarnya para ulama tersebut adalah merupakan golongan yang sangat mulia, yang sangat diberikan darjat Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita lihat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah menyatakan rafa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu itu, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu dan berdarjat. Kata Ibn Abbas bahawa sesungguhnya darjat, satu darjat yang sederajat itu seumpama langit dan bumi, dan bagi para ulama itu ada 27 darjat, ya. Jadi begitu kalau kita lihatkan ketinggian para ulama, ya. Karena itulah kalau kita lihatkan dalam apa pun perkara di dalam agama ini, yang sebenarnya selepas mana Nabi SAW, ya, Allah dan Rasul, maka kita akan berpandukan kepada para ulama. Seperti hadis yang kita baca tadi, al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah waris para nabi. Dan sesungguhnya adalah merupakan tugas para ulama, tanggungjawab para ulama untuk memastikan
bahawa generasi pada zaman mereka dan juga pada zaman-zaman selepas mereka itu mendapat ilmu yang tepat, ilmu yang benar. Dan kerana itu, di antara pengorbanan para ulama lah mereka ini perlu menjalani proses pengajian ilmu yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tulus zaman, ya, sepanjang masa, sepanjang waktu kehidupan mereka, yang mana mungkin pada orang lain, orang awam, mereka itu mungkin ada masa untuk mereka itu membuat kerja-kerja yang mungkin bersifat kekeluargaan atau kemasyarakat. Tapi untuk para ulama khususnya, mereka ini adalah merupakan orang yang diharapkan untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini ulama itu kalau kita tengok memang ada beberapa banyak tingkatan. Ada ulama yang peringkatnya itu peringkat mujtahid. Ada peringkat mujtahid pula tu, ada bahagian-bahagian pula, ada mujtahid mutlak, ada yang dikatakan mujtahid mazhab, ada yang dikatakan mujtahid tarjih, ada yang dikatakan mujtahid dari segi masail, dari segi mazhabnya sahaja. Itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan ulama, ya. Di samping selain daripada ulama itu, bagi orang-orang yang mengikuti, yang belajar kepada ulama, mereka itu adalah merupakan golongan-golongan orang-orang yang muttabi', orang yang mengikuti. Sedangkan orang awam kebanyakannya itu adalah muqallid ataupun orang-orang yang bertaklid, ya. Jadi kalau kita lihatkan memang definisi ulama ini adalah sesuatu yang sangat hebat, ya, dalam Islam. Sehingga kan kalau kita lihat Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut dengan Allah Taala itu adalah daripada golongan para ulama ni. Dan di situlah para ahli ilmu menyatakan bahawa tidak dikatakan ulama melainkan ada padanya itu sifat takut kepada Allah dan membawa manusia itu untuk takut kepada Allah. Sebagaimana yang kita bincang tadi dalam pengertian korban, apa itu maksud korban? Korban itu adalah ma yataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu korban itu adalah untuk membawa orang supaya dia dekat dengan Allah. Perkataan qarib, ya, itu lebih kurang daripada asal perkataan korban, ya. Jadi ada istilah juga dalam ilmu ini tentang qurbah, qurbah, kedekatan kita dengan Allah Taala. Dan ini semua adalah tugasnya para ulama, ya. Sehingga kan ada pepatah menyatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau tak kerana guruku, aku takkan kenal Tuhan. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang menjadi tugas para ulama, yang mereka itu perlu berkorban daripada sudut apa yang ada pada dia, dari segi umurnya, dari segi kadang-kadang masa lapangnya itu, dengan meneliti dan memiliki ilmu pengetahuan untuk tujuannya membawa manusia kepada Allah dan Rasul, untuk membawa manusia untuk cinta akhirat lebih daripada cinta dunia, untuk membawa manusia daripada pergaduhan, permusuhan kepada perdamaian. Dan itulah sebenarnya tugas para ulama, untuk menenangkan dan memberikan panduan. Umpama kita katakan sebagai obor di malam yang gelap, bagi orang yang mencari cahaya. Jadi begitu keadaan para ulama. Itu yang saya boleh simpulkan untuk peringkat yang awal. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah, saya kira teratur apa yang Ustaz Dr. Samsul cuba sampaikan dalam mukadimah usrah kita ni, supaya kita orang kata bersedia untuk mencerna. Dan di sana tadi pun kita dah mula sedar bahawa nak disebut ulama, dan ulama yang ada di sejak daripada zaman sahabat sehinggalah kemudiannya mereka itu dah ditetapkan kedudukan mereka, ya. Kita tahu tentang darjat yang disebut sebagai mujtahid tadi, ya. Dan saya rasa macam ngilu bila Ustaz Dr. Samsul sebutkan tentang yang belajar, yang faham apa yang ditinggalkan oleh ulama ataupun mujtahid mutlak, mujtahid mazhab ataupun mujtahid tarjih tadi, mereka itu baru disebut sebagai muttabi', ya. Dan orang awam yang turun ke bawah lagi, bukan nak menyamai ulama tu dah, yang nak faham ibarat ulama tu, kita di bawah lagi, yang sebenarnya sepatutnya pada situasi yang disebut sebagai seorang yang muqallid disebutkan. Jadi kalaulah kita sedar tentang ini pun, saya yakin kita dah mula, ya Allah, ya, alangkah takutnya kita nak mengeluarkan sesuatu hukum, ya. Hari ini mudah-mudah kadang-kadang kita ada, sebab kita ada channel sendiri kan, kita dengan YouTube-nya, dengan begitu mudah, ya Allah, mengeluarkan hukum-hukum
yang kita tak tanya adakah bagaimana kedudukannya, ya. Dan di hujung tadi Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul sebutkan tentang bahawa kalaulah ulama itu nak membawa kita ni kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, kepada perpaduan, kepada kasih sayang, maka layaklah ulama tersebut mesti bersifat dengan yakhsyallah. Kalau mereka itu tak takut pada Allah, maka mereka jadilah ulama yang tidak amanah. Dan betapa rosaknya manusia bila para ulama mula tidak lagi amanah, kan. Dan kemudian sebab itulah Ustaz Samsul juga kaitkan dengan korban, yang bermaksud kalau kita tengok terus pada konteks ulama, betapa dekatnya para ulama itu sehingga mereka itu mendekat diri dengan Allah, dengan kalau kita tengok ibadah mereka, ya, zikir mereka, amal-amal soleh mereka, sehingga akhirnya kita dah jadi biasa bila sebut ulama ul amilin, ya. Ulama terdahulu dia akan dikaitkan, dia punya kaitan dia adalah al ulama, sifatnya adalah amilin. Hari ini kita kata dia tu seorang yang knowledgeable, ilmuwan, tetapi kita tak kaitkan dengan amilin. Jadi di situlah yang akhirnya bercanggah. Ada orang tahu tapi tak pernah amal, ya. Dia tahu tentang tempoyak tapi tak pernah makan tempoyak, tapi dia buat kajian nama saintifik tempoyak tu apa dia. Dia boleh tahu kajian saintifik tapi tak pernah berbanding dengan seorang yang dia belajar, dia tahu, dia amal, dia buat, ya. Itulah senario-nya yang mungkin kita nak mukadimkan perbincangan kita, dan kita nak dengar daripada Ustaz Izzat, Ustaz Piu Izzat. Sebab hari ini ramai sangat, ya, yang macam saya sebutkan tadi, tercetusnya kegelisahan, sebab lahirnya orang-orang yang begitu teruja nak sampaikan, ya, baca sikit kemudian sampaikan. Yang saya katakan fenomena yang disebut sebagai smart aleck, ya. Smart aleck ni dah jadi merata-rata dah, ya. Kemudian yang Nabi sebutkan ini tanda akhir zaman. Jadi kita nak dengar orang muda cakap. Ustaz Izzat, kan, semangat memang ada tapi kadang-kadang lupa kedudukan, kan. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton Tidak Hakim dan juga pendengar di radio mungkin yang memandu sedang pulang kerja, hari terakhir untuk Orang Selangor dan wilayah sebelum PKP sepenuhnya. Terima kasih kepada nakib kita Fadil Ustaz Ramli, sahabat panel Ustaz Dr. Syamsul, DJ kita DJ Guna dan DJ Syafiq, tumpuan yang saya kasihkan Allah SWT. Jadi balik pada soalan Ustaz Zul tadi, suka untuk saya sebut satu dua perkara sahaja untuk petang ini secara ringkas. Bila kita tengok situasi, terutamanya golongan-golongan yang berada pada dunia tanpa sempadan, itu nama orang bagilah kan, dunia tanpa sempadan, maka sungguh kita melihat sehingga bila disebut dunia tanpa sempadan, maka kita telah melanggar sempadan-sempadan yang sepatutnya kita tak dilanggar. Sepatutnya. Contoh paling mudah untuk makluman sahabat panel, DJ dan juga semua yang menonton, yang paling kritikal yang kita tengok sekarang sebenarnya, kalau kita buka di Twitter, Allahu Akbar. Kalau Facebook ni, kalau kita tengok dalam analisis data pengguna Facebook, secara asas majoritinya adalah orang yang usianya 30-an ke atas, kan? Secara purata lah, ni saya cerita Malaysia dulu lah, yang luar ni cerita lain lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, maknanya orang tua-tua ni dia boleh berfikir, dia boleh macam-macam lah, kan. Tapi kalau kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, di Twitter dia majoritinya orang muda. Dia majoriti orang muda yang memang kita tak tahu nak sebut lah kan bahasa-bahasa. Contoh pernah viral satu tweet apabila ada seorang anak muda menceritakan, dia kata apa, dalam Sahih Bukhari dia kata ada dinakalkan hadis-hadis dhaif, maka at the end dia kata Bukhari ni tak hebat manalah sangat. Allahu Akbar. Bila keluar ayat-ayat macam tu, kita rasa macam dia tak payah pergi jauh. Kalau orang kata kat mak ayah kita pun kita dah rasa sedih. Tapi mereka telah mengusir seorang ulama yang kategori kibar ulama, yang mengarang sebuah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Tiba-tiba dikata oleh seorang budak yang bahasanya budak muda yang dari sudut keilmuan barang pasti sangat jauh dengan Al-Imam Al-Bukhari.
Maka fenomena ini menjadi tweet yang berterusan, dan lebih menyedihkan adalah apabila ditegur tentang tweet itu, dia ada buat tweet-tweet lain yang seterusnya yang konsisten menghina Imam Bukhari dan para ulama yang lain. Itu satu. Kalau kita ambil dalam konteks kita Malaysia, cuba kita tengok di page-page para masyayikh, para syuyukh kita, hatta di page guru kami Syekhuna Syekh Nuruddin Mabbuat Banjari Al-Makki, saya tengok pernah juga, dan hingga sekarang pun ada di kalangan orang-orang muda, hatta pernah saya sendiri, kita tak tahan daulat bahasa dia. Saya masuk komen di sana, saya kata, Syekh, aku kenal kau, jadi janganlah macam ni. Kan, di Facebook para ulama, kalau kau rasa betul hujah, mari duduk kita sembang dua dulu pun cukup. Dan dia masuk komen, dia kata, kalau nak sembang bab hukum, aku tak reti lah. Kalau bab, ada sebutlah bab bisnes yang dicuri, yang tu boleh sembang lah, dia kata. Maknanya dalam masa yang sama, dia akui dia tidak ada kepakaran, tapi sibuk nak iktiraf para ulama. Kita rasa ini satu penyakit yang sangat bahaya. Maka saya nak rawat, selepas menceritakan situasi ini, suka untuk saya berkongsi atas kacamata sebagai orang muda juga, walaupun taklah muda sangat kan, tapi atas kacamata orang muda, dua perkara. Satu, sahabat-sahabat saya yang menonton kat luar sana, wahai orang muda, kita kena sedar umur muda ni umur emas. Allah jadikan umur ini dengan tenaga yang sangat banyak, dengan keluasan fikiran, dengan kekuatan segala-gala yang Allah pinjamkan, baik dari sudut material, baik dari sudut jiwa, kekuatan diri. Maka manfaatkan benda ini untuk belajar ilmu. Satu, ini bukan masa untuk kita sibuk nak mencari salah orang ni, mencari salah orang ni, nak rat ulama ni, nak rat. Bukan, ini masa menuntut ilmu. Ini masa menuntut ilmu. Dan yang kedua, bila sedar ini masa menuntut ilmu, tolonglah jaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Cuba ambil kaedah yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang wafat walaupun pada usia yang muda, tapi subhanallah khidmat pada agama sangat besar. Tapi tengok bagaimana beliau menghabiskan masa mudanya apabila pergi menuntut ilmu dengan guru-guru yang sangat ramai dan tempat yang sangat jauh. Setiap kali perjalanan, beliau akan buat apa? Beliau akan lakukan sekurang-kurangnya dua perkara. Yang pertama, doakan gurunya. Ini kita kena buat. Dan dalam doa tu minta Allah tutup aib guru kita daripada kita, tak perlu kita tahu. Dan yang keduanya, sedekah atas nama guru. Jadi ambil masa muda tuntut ilmu, jangan sibuk rat ulama, dan banyakkan buat seperti Imam Nawawi buat, sedekah atas nama guru. Kita doa Allah tutup aib kita dengan guru dan berkati majlis pengajian kita itu. Mudah-mudahan nanti sekurang-kurangnya ada ilmu manfaat yang kita boleh bawa balik dan tak jadi manusia yang rugi dan binasa. Wallahu a'lam. Amin. Allahu Akbar ya. Saya memang ada nak sangat respon dengan cepat, banyak poin menarik ya, terutama daripada sudut pandang anak muda. Tapi sebab kita kena break pukul 6, jadi saya nak serah dulu pada DJ Syafiq, DJ Mona. Baik, insya-Allah Ustaz, pasti kita akan sambung lagi dengan pengisiannya selepas ini, kupasan yang lebih besar manfaatnya insya-Allah lagi. Dan kita nak berehat seketika dalam sesi Usrah Nurani di bahagian pertama. Kembali selepas ini menerusi sesi Usrah Nurani di bahagian yang kedua pula. Buat anda kekal terus di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM serta di seluruh frekuensi Radio IKIM. Korban adalah ibadah yang sangat dituntut dan paling disukai Allah ketika Aidil Adha. Ayo sertai korban bersama haluan di negara kita dan di negara yang lebih memerlukan seperti Syria, Somalia, Kemboja, Palestin dan banyak lagi. Hantarkan kepada mereka secebis kegembiraan di Aidil Adha ini. Untuk pendaftaran, layari korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909, 011-2051-1909. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Mungkin 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini dan masih bersama Usrah Nurani. Betul Mona, kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita juga masih menjemput anda untuk sama-sama sertai kita di ruangan komen. Dan kalau kita lihat di ruangan komen ni begitu meriah kan? Ya, Masya dengan Allah. sesi penulisan semula nota-nota tu. Alhamdulillah kan, supaya setiap nota-nota yang dibuat itu kalau boleh kita sampaikan kepada ahli keluarga kita ataupun ke dalam grup-grup WhatsApp dekat dalam keluarga kita ni pun boleh sampaikan supaya perkara yang baik-baik itu kita dapat terapkan dan juga sampaikan ke hati jiwa sesama kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Mona, sebelum kita nak teruskan perkongsian Usrah Nurani bersama dengan Naqib dan juga rakan-rakan Usrah, nak minta izin daripada Ustaz Zuramli, Naqib tetap kita, Ustaz, kita nak bawakan sedikit Ustaz tentang kamus bahasa Arab Usrah Nurani Ustaz. Tadi kita dengar perjalanan Usrah Nurani Mona yang bercerita tentang guru, para muallim, para asatizah kita kan. Jadi saya dapatkan satu kata-kata sebenarnya, tapi kita cuba tanya dengan Mona Jasmine, okey? Tok Guru dalam bahasa Arab kita ni, Tok Guru. Jangan. Allah. Sebab bahasanya di sana orang kata selalu mengguna pakai dalam bahasa Arab. Jadi saya dapat satu perkataan, hormati dan sayangi guru kita. Nampak panjang, risau juga ni Ustaz nak tanya. Sekejap lagi nak sebut pula perpanjangan. Tapi tak apa, kita belajar kan. Tapi dua perkataan Mona, iaitu hormati dan sayangi. Jadi kita nak tanyalah Mona, dalam bahasa Arab kalau yang pertama tu hormati ataupun hormat, apakah ia dalam bahasa Arab? Hormat, ihtiram. Ihtiram. Okey, betul sebutannya ihtiram. Baik. Okey, kalau sayangi pula, sayang. Sayang hub. Tapi ada juga kadang terdengar mahabbah. Okey. Dengar juga kadang-kadang dekat lagu-lagu kita ni kan, lagu-lagu nasyid ni. Okey. Jadi sekarang ni pakai mask tak nampak mulut tu Syah. Itulah. Sebutan kita hanya dengar je lah. boleh dengar betul-betul je ni. Okey. Kalau guru, muallim. Pandai. Muallim. Syatir. Syatir. Masya-Allah. Allah. Kalau guru, muallim. Okey. Sekarang kita gabungkan hormati dan sayangi guru kita. Oi, macam kelas PDPR lah. Kelas online cikgu-cikgu mengajar. Jom kita belajar sikit. Okey, sebut betul-betul Okey. Nahtarim wa nuhib muallimina. Masya Allah Ustaz. Kira lulus dekat Dr. Samsul, Ustaz Izzat, Ustaz Zuramli. InsyaAllah. Silakan Ustaz, jom kita nak sambung kembali. Untuk tajuk pengembangan ulama. Silakan Ustaz.
Macam mana boleh lulus tapi tak sebut kembali yang Ratu Syafiq? Kira lah, dia kata kira. Dia kata kira lulus. Risau juga Ustaz nak sebut balik. Itu dah kira lulus dah. Sebab belajar online boleh lah kalau masuk SMS. Baik, alhamdulillah, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Orang kata memperkayakan, orang kata apa, perbendaraan kata dalam bahasa Arab setidaknya ya kita sebut. Sebab tadi Ustaz Izzat sebutkan tentang hormat guru, ihtiram ya. Dari sana lahirnya sayang ya. Di sudut kita tahu pula kedudukan kita, tahu pula siapa tinggi rendah kita nak dibandingkan dengan ulama ya. Ini yang tak ada, dan saya rasa macam satu kesedaran bila Ustaz Pio Izzat sebutkan tentang borderless society ni kan. Borderless society maknanya kita ada masyarakat yang tak ada sempadan. Tapi rupanya ya, yang berlaku bukan sekadar kita ada pada borderless society, tetapi kita less banyak benda. Ya, kita less dari sudut disiplin ilmu, kita less dari sudut yang disebut tradisi ilmu, sehingga akhirnya kita payah nak mendapat ilmu yang sebenar. Dan saya mula rasa takut bila Ustaz Pio Izzat sebutkan sebentar tadi, seolah-olah ada macam satu, sama ada mungkin tak dirancang, tetapi seperti membunuh karakter-karakter para ilmuwan yang dibuat ya. Jadi sebab tu tak hairan kalau sebut ada yang telah merendahkan Imam Al-Bukhari, ada yang merendahkan Imam Syafi'i, ada yang merendahkan Imam Al-Ghazali sebagai contoh ya. Jadi ini semua adalah satu perkara yang kita khawatir, dan kita nak bincang dengan sederhana saja petang ni sebab kita sangat nak menjaga suasana keadaan pada ketika ini ya. Kita nak rakan-rakan menjadikan perbincangan ini sebagai satu maklumat penting ya dalam kita nak mengenali apa yang disebut sebagai pengorbanan ulama. Sebab kalau kita lupa nak berterima kasih, kan Nabi sebut dalam hadis, sedang ulama itu bukanlah malaikat, bukan nabi, tetapi manusia. Nabi sebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau tak reti untuk ucap terima kasih kepada manusia yang menunjuk kita pada Allah ya, nak kenalkan kita pada Allah. Tadi Ustaz Dr. Samsul sebutkan begitu sekali sehingga kita kata kita ni sebenarnya tak kenal Tuhan kalaulah tidak ada seorang pembimbing yang mengenalkan kita pada Tuhan ya. Sebab kita tak akan mendapat wahyu dan kita hanya mendapat pembimbing kepada wahyu tersebut ya. Jadi saya harap pada sampai ke sini ada satu yang menyedarkan kita kedudukan kita. Jadi saya nak minta Ustaz Dr. Samsul ya, sebab ulama ini biasanya kan dia ada dia punya keahlian masing-masing ya, dan dengan sebab keahlian itulah menyebabkan kita perlu menghormati mereka ya. Fas'alu ahlal dzikr, Allah sebutkan supaya kita ni tanya ya, ahlul dzikr, bukan jadilah kamu ahlul dzikr. Sebab secara umumnya memang Ustaz Samsul sebutkan tadi, memang dah secara umumnya ada orang ni tak macam Imam Syafi'i kata tuluz zaman ya. Kalaupun tuluz zaman tapi kapasiti ilmunya tak capai ya, ataupun dia punya masa awal umur dia tak dapat ilmu asas. Jadi Ustaz, bagaimana kami rakan-rakan usrah ni nak rasa rupanya jarak antara kita dengan ulama tu masya-Allah ya, tak sedekat sehingga dengan begitu mudah kita itu rasa kita dah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan ulama-ulama yang besar. Sila Ustaz. Sila Doktor. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi alhamdulillah. Syazul. Baik, kalau kita tengok tadi ya, berkaitan dengan ada setengah-setengah daripada golongan orang-orang yang muda yang memang Syazul sebut tadi, ahdasul asnan ya, sufahau ahlam, yang mereka itu gegernya baru ya, golongan orang yang muda yang mana mereka itu memiliki kefahaman yang buruk ya. Yang dibimbang mereka itu masalahnya adalah yang meruku minad din kama yang meruku sahmu min rabiyat. Mereka itu keluar dari agama seolah-olah mereka keluar, seolah-olah anak panah yang keluar daripada busur. Nah, yang itu yang kita bimbang bila tidak ada ilmu. Jadi kalau kita lihat memang
daripada sudut disiplin ilmu, kalau kita lihat memang para ulama itu mempunyai disiplin mereka yang tersendiri. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, bukan hanya sekadar dari segi ilmu yang mereka tu belajar paling-paling sekejap pun 30-40 tahun, tapi dari segi amalnya, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sepanjang perjalanannya, dalam rihlahnya itu kadang-kadang menghabiskan 2 kali khataman Al-Quran sehari. Yang cuba bayangkan kalau kita amalan kita yang kita ni baru terhenti hafal Yasin, baru terhenti hafal Waqi'ah, ya, tiba-tiba nak komen Imam Bukhari merupakan seorang yang dhaif dalam periwayatan. Sebenarnya kalau pada kami lah yang memang mengaji masalah ini, bila ditimbulkan masalah itu kita dah tahu dah orang yang cakap ni mesti orang yang jahil. Sebab apa? Sebab masalah mu'allaqat Bukhari ni satu dunia dah tahu. Benda tu dah dikarang lama dah dijawab lama dah oleh para ulama. Sebab masalah hadis ni sebenarnya kita tidak boleh tengok pada matan saja, kita kena tengok pada syarah dia, ya. Dan kalau ada masalah kita tengok pada komentar ulama yang dalam bidang itu, dalam ahli yang keahlian bidang itu. Dan bukan itu saja, sebenarnya kalau kita lihatkan perkara itu dah dibahaskan, ya. Mu'allaqat Bukhari ini, hadis-hadis yang tak bersambung dalam Bukhari ini, dia sebenarnya walaupun dikritik oleh Daraqutni, tapi dijawab oleh banyak ulama di antara Ibn Hajar Al-Asqalani yang memang mempunyai kitab yang khusus berkaitan dengan masalah mu'allaqat Bukhari. Malah kalau kita lihat bukan setakat itu saja, Imam Malik sendiri, ketika mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belajar Muwatta' daripada Imam Malik, banyak hadis-hadis dalam Muwatta' Imam Malik itu adalah hadis-hadis balaghat, hadis-hadis yang Imam Malik hanya mengatakan balaghani hadza, balaghani hadza riwayah, sesungguhnya datang pada aku akan riwayat ini. Tetapi disambung kemudiannya oleh ulama-ulama yang terkemudian, contohnya Ibn Abdul Bar dalam kitabnya menyambung balaghat apa yang ada dalam kitab Muwatta' itu sehingga menjadi semuanya mausul. Jadi sebenarnya bila mana orang yang bukan ahlinya dalam perbicaraan ini, bila dia bercakap, maka kita akan nampak kepincangan dan kita akan nampak kelompongan keilmuan ni, apatah lagi adabnya dengan para ulama. Kerana itu bila mana di zaman dahulu, bila ada permasalahan, para ulama dia akan berutus surat dulu dan kemudiannya dia akan pergi bertemu dengan orang yang dia ada muskilah, ada perbahasan, ada masalah itu, dan berbahas. Bukan setakat dia saja, akan dibawa ulama-ulama yang lain untuk diselesaikan. Masalahnya sekarang ni masing-masing hebat di dalam talian, ya, keyboard warrior, ya, cut and paste. Tapi bila mana kita ajak berdepan, bila mana kita membuka kepada muzakarah, ya, mereka kita tahu sebenarnya masalah background agama pun bukan, ya, dan kita tahu mereka ini bukanlah yang ahlinya. Dan bagaimana kita tahu bila mana sesuatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pantadrisa, maka tunggulah akan kehancurannya. Dalam hal ini kita kena berhati-hati kerana kesan implikasi daripada ketidakpahaman terhadap sesuatu ilmu dan ataupun yang bukan ahlinya berkata sesuatu yang bukan daripada bidangnya akan menyebabkan kesalahan yang fatal, ya, yang akan menjadi kekeliruan dalam masyarakat. Dan itulah yang sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini, ya, orang yang bukan ahlinya bercakap dalam bidang itu sehingga akhirnya menimbulkan kekeliruan dan akhirnya menyebabkan masyarakat bertambah keruh, ya, dengan kejahilan, bertambah tidak mendekati ahli ilmu dan masyarakat semakin keliru. Dan inilah fenomena yang berlaku pada hari ini. Allahu a'lam. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Saya kira sedikit demi sedikit kita disedarkan, ya, bahawa fan ataupun cabang-cabang ataupun daerah ilmu tu sangat luas sebenarnya, ya. Dan kita sangat takut kita tak pergi pun ke gigi air ilmu, tetapi seolah-olah kita dah meredah 7 lautan, ya, yang itu telah dilalui. Sebab tu para ulama dulu mereka disebut sebagai bihar, ya. Tetapi yang malangnya kita sedar kita ni bukan ahli, kita kata, tetapi di satu sudut yang lain kita bercakap seperti kita itu ahli. Sebab tu saya sangat suka dengan apa yang telah diistilahkan sebagai smart aleck ni, ya. Maknanya orang yang cakap penuh confident tetapi bukan berdasarkan kepada kefahaman yang benar-benar menyeluruh, ya. Jadi, dan saya insaf sangat apa yang Ustaz Dr. Samsul sebutkan tadi,
keilmuan memang itu satu benda yang memang amat sukar lah ya. Maknanya nak pergi menelaah daripada bawah, bukan melihat dia punya matan tetapi pada syarah kepada syarah. Kemudian kita tengok bagaimana sanad tersebut ya. Kerana itu sanad menjadi satu perkara yang sangat penting. Kerana sanad bukan perpindahan riwayat dan matan, tetapi perpindahan kefahaman. Jadi kalaulah tidak ada melalui sanad, macam mana murid yang 1000 tahun kemudian nak memahami kefahaman ilmu itu? Dan akhirnya yang merisaukan kita adalah wujudnya tohmahan demi tohmahan, ataupun yang paling kita rasa sangat tidak patut adalah tohmahan kepada para ulama ya. Dan kalaulah ilmuwan itu tak, maka Dr. Samsul sebutkan sebentar tadi, masalahnya adalah adab ya. Kalaulah kita menjaga adab, sebab adab ni orang tak payah alim pun tak apa ya, bahkan lebih patut kita itu menjaga adab ya. Dan adab inilah yang sepatutnya kita bina dalam diri kita, terutama kita yang mungkin bersemangat untuk menuntut ilmu. Kita memang suka belajar ilmu tafsir, kita suka belajar ilmu hadis, tetapi ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam itu ada satu lautan yang kita tu masih nak pijak air pun tak ada. Mungkin baru nak beli tiket nak pergi Port Dickson, itu pun PKP pula kan. Tiba-tiba kita membuat komentar tentang lautan yang ada di sana. Itu analogi-analogi yang saya kira sangat sederhana untuk menyedarkan semua kita. Semoga kalaulah tiba-tiba ada seolah-olah perkataan yang kita dengar seperti merendahkan ulama, Dr. Samsul sebutkan tadi, sebenarnya orang itu sedang menyerlahkan kejahilan dia sendiri. Cuma sebab jahil ni dia bukan macam baju yang orang nampak ya, hanya orang yang nampak-nampak, tetapi orang awam yang terpaku, terpana, kemudian boleh pula keluar melalui cara-cara sensasi. Kita sensasikan di YouTube, sensasikan di Twitter, sensasikan di TikTok. Maka like yang banyak itu bukan menentukan benar tak benar apa yang kita pegang. Jadi kalaulah insaf alangkah baik. Saya tak dapat banyak baca komentar daripada rakan-rakan. Tadi saya keluar, saya baca satu dah, DJ Syafiq sama apa tadi ya. Terima kasih kepada yang respon. Sebab tujuan kita tak lain dan tak bukan menyedarkan perkara yang penting. Dan kalau kita tak faham tentang ini, tadi Ustaz Dr. Samsul sebutkan tentang Nabi menyebutkan betapa bahayanya pemikiran yang sebegini, kerana dalam hadis tersebut menyebutkan bahawa boleh terkeluarnya agama seseorang ya. Jadi alhamdulillah kita dengar, saya kira satu yang sangat bermanfaat. Kita nak dengar pula lagi daripada Ustaz Pirizat. Mungkin tadi sebab yang part akhir tadi saya, sebab kita catch up masa pukul 6 tu, tak dapat nak feel dia punya dua pesanan tadi. Jadi kalau nak ulang pun saya kira okey, sebab itu poin-poin penting. Sila Ustaz Pirizat. InsyaAllah. Baik, yang pertamanya terima kasih kepada nakib kita Ustaz Zuramli, sahabat panel Ustaz Dr. Syamsul dan DJ dan semua yang bersama pada petang. Subhanallah, macam Ustaz Zul sebut, aku tak sempat nak tengok di komen sebab kita live melalui laptop kan, tengok di komen Facebook. Cumanya suka untuk saya sebut pada para penonton yang saya kasihkan Allah, para pendengar sekalian, asasnya begini. Saya ingat dalam satu majlis dengan Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam Hafizahullah, beliau sebut kepada kita dalam kitab beliau 40 hadis akhir zaman, pada hadis yang ke-35 Syekh Fahmi sebut satu benda yang anda kira dia satu muhasabah yang baik. Kalau dengar kepada kita, dia mampu goncang hati supaya ingat, sedar diri, insaf. Apa dia? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala cerita 15 perkara yang Nabi sebut, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha al-bala. Kamu tunggu bala Allah Taala kalau ada 15 benda ini. Dan penutup kepada 15 perkara ini, para pendengar yang saya kasihkan Allah, Nabi sebut tentang golongan kita ni lah, orang-orang mutaakhirin ini, yang telah mencela orang yang terdahulu, para sahabat salafus salih, para ulama, orang yang telah lama pergi meninggalkan kita. Dan mereka bukan sekadar meninggalkan dunia, tapi mereka meninggalkan khazanah ilmu yang sangat besar dan diwariskan kepada generasi selepas mereka sehinggalah ke saat ini, iaitu para ulama yang ada bersama dengan kita. Tiba-tiba mari satu golongan yang sewenang-wenang di mulut mereka mencerca golongan yang terdahulu, mencerca para ulama, mencerca para sahabat dengan kata-kata yang kalau kita dengar dia sangat, tak tahu
tahulah nak sebut, tapi itu hakikat dia. Nak cerita tolong sangat-sangat kita kena insafi bahawa pada saat ini kita perlukan mereka, yakni para ulama, untuk munajat dan doa mereka yang mudah-mudahan Allah angkat dan terima. Akhirnya mana dah tahu asbab doa para awliya, Allah Ta'ala terima doa mereka, makbul doa mereka, maka Allah angkat wabak dan balak yang sedang melanda dan membadai di atas muka bumi kita. Sebab itu tolong sangat-sangat, kalau kita jadi orang yang jahil, kita masih ada ruang untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kita jahil dan kita tak sedar bahawa kita jahil, ia adalah satu mudarat yang sangat besar kepada diri kita. Dia satu mudarat yang boleh memberikan kerosakan dunia dan akhirat, yang itu paling bahaya. Apa yang sedang kita lalui sekarang ini sifatnya adalah mudarat dunia, yang insya-Allah walaupun kita tahu dia ni qadarullah, apa yang Allah telah tetapkan, tapi kita doa, kita usaha, kita ikhtiar sekarang macam-macam sampai selama PKPD ni, mudah-mudahan Allah pulihkan keadaan, Allah angkat wabak dan bala ini. Cuma kalaulah sifatnya kesakitan akhirat, maka macam mana kita nak buat? Dan jutaan manusia yang ada di yaumul mahsyar, takkan kita nak merangkak cari Imam Bukhari? Mampukah kita nak buat pada masa itu? Nak cari Imam Syafi'i rahimahullah, kita nak cari masa tu tak mampu. Jadi kita insafi bahawa kurangnya diri kita ini, kita sedar bahawa kita jahil. Ini bukan masa kita nak iktiraf, nak komplain, nak rot para ulama, tapi sebaiknya mengambil segala banyak, seberapa banyak yang boleh, ilmu dan khazanah yang telah mereka tinggalkan. Sebab apa saya sebut ini? Hari ini sebenarnya malu juga nak cakap. Sebab depan kita ni ada dua orang masyayikh yang subhanallah kan. Sini ada satu bab yang mereka ni Allah beri peluang untuk ada bersama dengan kita. Kita kena manfaatkan ruang ini. Tapi saya nak kongsi khusus untuk pendengar dan penonton yang orang muda lah. Kita tolong sedar balik dalam poin yang saya sebutkan di awal tadi dan juga opsi yang kedua ini. Tolong sangat-sangat manfaatkan masa muda untuk mengambil istifadah kebaikan ilmu manfaat sebanyak mungkin daripada tinggalan para ulama yang telah pergi daripada kitab-kitab mereka. Tapi jaga, tolong. Yang ni saya kena sebut, Ustaz Zul, minta maaf semua yang mendengar, bukan nak menghalang budaya membaca, tapi ada banyak ilmu yang kita tak akan mampu memahaminya dengan hanya membaca sendiri-sendiri. Tak boleh. Dan tak boleh. So kita perlukan orang yang memahami murad yang dikehendaki daripada kitab-kitab, yang ni kehendak ke atas apa yang tulis dalam kitab, nak ambil daripada siapa? Kita kena ambil daripada guru yang mereka ini, seperti yang Ustaz Zul sebut tadi, ada sanad, silsilah sanadnya yang bersambung. Ni kat dalam jabat saya sampai tepi silsilah sanad mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ada daripada bawah sampai ke atas. Dan kalau kita ambil ilmu tu, ambil daripada situ, kita tahu. Walaupun kita tak mampu pun mungkin nak jadi ulama, tapi seumpamanya kita pernah duduk bersimpuh di hadapan mereka untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan ia adalah jawapan kita di hadapan Allah tentang umur muda ke mana dihabiskan. Itu satu. Yang kedua dan yang terakhir, saya nak sebut ringkas sahaja, sahabat-sahabat sekalian, tolong sangat-sangat, dahlah kita boleh manfaatkan masa muda yang ada. PKBD ni online pun ada banyak pengajian. Yang kedua, bila dah ada ilmu, tolong sangat-sangat jangan pernah rasa kita besar, jangan terdetik atau terlintas pun dalam hati kita nak rot, yakni nak komplain, nak macam-macam pada guru. Sebab sekali mereka guru, selamanya guru. Kalau mereka ada kekurangan, biarlah yang selayaknya. Tadi Dr. Syamsul sebut, kalau ulama ni tulis kitab, ada yang dirasakan tak okey, ada ulama yang jawab balik dengan kitab dan dijawab pula oleh ulama dengan kitab. Itu kaedah mereka. Kita bukan kata nak tulis kitab, surah I'rab bismillah tu pun takut gigil-gigil lagi. Kenapa nak amtak fathah ke kasrah, menggigil-gigil dah, mana mudah ilaih pun tak tahu. Jangan sibuk untuk iktiraf para ulama, ihtiram mereka. Ya, mereka manusia, mungkin ada kekurangan, tapi bukan tugas kita. Ya, hukum ni nak hukum siapa? Kalau kata ada siapa tugas menghukum menilai, wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla. So hisab serah pada Allah. Kita rendahkan diri, tuntut ilmu pada mereka, doakan mereka, dan doakan Allah tutup aib mereka ke atas kita, supaya akhirnya kita mengambil yang baik-baik, dan akhirat nanti mana tahu ya sebab kita bersama-sama dengan para masyayikh dan guru, bersama dengan Rasulullah SAW dan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, saya kira itu beberapa termasuk tips yang berguna untuk kita yang dewasa, anak-anak muda terutamanya termasuklah yang disebutkan sebentar tadi. Kalaulah kita punya jenis menuntut ilmu kita adalah pada pembacaan, search, sebab ilmu ni kalau kita baca, kalau kita cari, dia sebenarnya apa yang kita mahu
tetapi kita terlupa bahawa ilmu bukan hanya apa yang terbina, bukan apa yang kita mahu, tetapi pada apa yang kita perlu. Dan kalaulah kita baca berpuluh kitab, minda kita, otak kita cari apa yang kita mahu. Sebab manusia ni tabiatnya dia hanya suka dengar apa yang dia mahu dengar. Sebab tu kalau kita bincang macam ni, orang yang tak mahu dengar dia lari dah contohnya. Tetapi begitulah juga dalam konteks kita mencari, begitu juga kita search, dia pergi kepada apa yang kita mahu. Tetapi ilmu tak terbina dengan apa yang kita mahu, tetapi pada apa yang kita perlu. Kan? Anak-anak kalau tanya pada mereka makanan, ini analogi semuanya mahu aiskrim. Tetapi adakah mak akan bagi aiskrim sarapan pagi pukul 10 makan tengah hari? Tapi itu yang anak-anak mahu. Dan ibu akan bagi apa yang perlu untuk tumbesaran dia. Macam itulah ilmu sebenarnya. Yang kita search, yang kita suka kat YouTube, yang kita baca buku tu macam aiskrim-aiskrim yang kita makan. Tetapi kita tak tahu ada sebenarnya yang merupakan perlu untuk tumbesaran kefahaman ilmu tersebut. Jadi sebab tu betul lah, dia akan jadi ketara bila kita menjadi lebih asasif terhadap ilmu yang kita teruja, kita rasa kita master, tiba-tiba kita punya pendekatan tiba-tiba menyanggah para ulama-ulama yang besar. Dia akan pergi ke situ. Ya, sebab tu tak hairan bila kita tidak dipimpin dengan hanya kemahuan kita, pastinya ada elemen syaitan yang memimpin kita. Ini yang memang sangat ditegur oleh para ulama kita terdahulu, kerana sebab memang patternnya begitu. Dan kalau kita tak sedar, kita tak nak bercakap dan menghukum orang lain, tetapi kita nak bagi pedoman pada semua rakan-rakan usrah sahaja. Maknanya kalau kita tu suka kita faham tentang keperluan, dan dia akan pergi kepada ilmu kita tu menyanggahi satu demi satu ulama, kita mula challenge satu demi satu ulama kita rasa tak betul, dan kemudian adakah agaknya kita kemudian dianggap sebagai betul. Jadi Allahu Akbar, banyak lagi sebenarnya yang kita nak gali, tetapi DJ Syafiq, masa kita ni pun sentiasa cemburu pada kita. Jadi saya harap kita walaupun tak dapat sentuh banyak, dan juga komentar-komentar daripada sahabat, terima kasih respon, kerana itu perlu untuk kita dalam usrah yang sebegini. Harapannya adalah saya dalam usrah setiap kali kita cakap, kita bukan nak nilai orang, tetapi kita jadi mempedoman diri kita sendiri. Kemudian kita bercakap dalam daerah, dalam bentuk kasih sayang kepada manusia lain. Okey, jadi Ustaz Dr. Samsul, mungkin dalam kata-kata 1 minit, 2 minit akhir Ustaz, sebagai mungkin nasihat lah kepada orang ramai ni, yang benar-benar supaya nampak kedudukan para ulama dan ketinggian. Dan saya bila kita sebut ulama ni Ustaz, bukan refer kepada siapa-siapa yang ada secara khusus pada hari ni, sebab setengah orang kata ini nak sebut untuk orang ni lah. Tak. Kita refer terlebih dahulu kepada ulama muktabar. Kemudian siapa saja ulama yang mengikut ulama-ulama itu, barulah kita anggap itu masuk konteks perbincangan kita. Silakan Ustaz Dr. Samsul. Alhamdulillah, terima kasih Nakib Ustaz Zul. Dan satu kalam ulama. Ada juga mengatakan ini hadis, tapi hadis yang agak baik dari riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Alaikum bil majalati fil ulama wa istima'il kalamil hukama. Hendaklah kamu itu duduk pada majlis-majlis para ulama dan mendengar akan kalam-kalam para hukama. Dan sesungguhnya Allah SWT itu menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmahnya daripada para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang turunnya daripada. Karena itu sentiasalah kita ini sentiasa menjaga ilmu, menjaga adab kita dengan para ulama, menjaga kita hubungan dengan para ulama. Kerana sesungguhnya akhir zaman ini yang dapat membawa kepada kita kepada kebenaran yang lain adalah merupakan para ulama yang rasihin, golongan salihin, yang dengan mereka itu akan dapat untuk memimpin kita kepada nur yang kita sebutkan tadi, untuk menghidupkan hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu dalam hal ini ambillah masa, ambillah peluang untuk kita mencari para guru yang mempunyai sanad yang bersambung
dengan pengarang-pengarang kitab yang diajarnya sanad itu menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Carilah guru-guru yang banyak beramal dan kita beramal bersama dengannya, dan mudah-mudahan dengan kita duduk bersama dengan para ulama dalam majlis mereka dan mendengar akan kalam-kalam mereka, hati kita akan terubat dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa dipimpin ke arah kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul. Dan saya kira lepas ni kalau dapat mungkin ramai kawan-kawan yang nak tahu lebih lanjut tentang pengkajian Pusat Kajian Turas Nusantara kan. Jadi di sana macam disebutkan tadi, kita akan lazimkan. Jadi mungkin lepas ni kita dapat tahulah kot daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul sebagai jawapan kepada orang kata apa, kepada masyarakat yang ingin mencari. Dan terima kasih kepada Ustaz Dr. Samsul di atas apa yang dikongsikan sebentar tadi, sebagai saya kira satu bicara lunak untuk kita mencari jalan tengah. Yang penting bukan sekadar jalan tengah tetapi jalan lurus dalam kita menuruti jalan para ulama, kerana jalan itu adalah jalan para anbiya. Itu disebut oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul. Baik, mungkin 1 minit 2 kepada Ustaz Piu Izzat. Baik, ringkas dalam masa 1 minit setengah insya-Allah, sahabat-sahabat khususnya duduk di Selangor dan wilayah kita, PKPD bermula esok. Jom sama-sama kita usahakan dengan 3 perkara memanfaatkan masa ini. 1, kita isikan masa ini dengan menjadikan kita sebahagian daripada orang yang berada dalam majlis ilmu. Banyak majlis, kita tengok Ustaz Muhadir ada majlisnya, Ustaz Zarangli sendiri ada majlisnya, mungkin Dr. Syamsul ada majlisnya. Kita ikut majlis mereka. 1. Yang kedua, kita budayakan sungguh-sungguh agama dalam rumah, dan insya-Allah anda sendiri usahakan dengan anak kita ambil sedikit masa. Biasa kami buat lepas maghrib, duduk, kita akan wirid, ada zikir kita, kemudian bawa sikit di samping kita salat dan ibadat, bawa kisah para ulama supaya mereka kenal ulama ini dan akhirnya mereka ihtiram orang yang sepatutnya diihtiram. Yang ketiga dan yang terakhir, jom sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesihatan dan kebaikan kepada para masyayikh dan guru-guru kita, kepada para ulama kita, mudah-mudahan sihat mereka, akhirnya banyak munajat dan permohonan mereka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, sejahterakan seluruhnya dunia wal akhirat insya-Allah. Jadi doakan saya juga, ampun maaf dipinta, terima kasih banyak-banyak pada 2 orang masyayikh kita yang sudah berkongsi, banyak anda dapat hari ni. Penuh tulis ni. Dah tulis kat telefon senang kan. Terima kasih banyak-banyak, dan juga pada DJ kita atas mana pula insya-Allah. Sekadar itu mula qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Orang masyarakat ni duduk ingat PKPD tu kan, sebab duk fikir nak tolong orang kan. Jadi juga lepas ni mungkin kita akan tengok konteks supaya Ustaz Piu Izzat, barang siapa yang mungkin dalam keadaan terdesak, kita tak nak biarkan mereka terus terperangkap dalam masalah. Dan insya-Allah apa yang disebutkan tadi kita harap menjadi kekuatan, sumber kekuatan rohani yang kuat dalam kita berhadapan. Dan sejujurnya apabila kita dapati lihat, dan kita lihat pada hari ini tekanan yang seolah-olah sampai ke maksima kepada ramai orang, mungkin yang kurang adalah rencah-rencah rohani. Mungkin dengan solat yang sekian lama kita tak pergi, dan orang-orang yang rapuh jiwanya tiba-tiba menjumpai satu keadaan yang seolah-olah putus segala harapan dia. Jadi betul apa yang Ustaz Izzat sebutkan sebentar tadi, marilah kita sama-sama tidak menyalahkan sesiapa, sebab menyalahkan sesiapa mengambil banyak sangat tenaga kita sehingga kita tak sempat untuk melihat apa yang patut aku buat. Saya ulang sekali lagi, setiap kali kita menyalahkan orang, dia menyedut semua tenaga positif kita sehingga dia tidak memberi ruang kepada kita untuk kita tu dapat melakukan sebarang khidmat. Jadi kita cantas rasa kalau ada cerita temunya tentang salah orang sana, salah orang sini, maka kita balik kepada apa yang Ustaz Izzat sebutkan tadi, zikirnya, mutalaqinya, dalam konteks online pada hari ini, search tengok Ustaz Dr. Samsul, contohnya Piu Izzat sendiri,
ada kelas, ramai lagi para asatizah kita yang insya-Allah saya kira bersama-sama berkongsi. Baik, alhamdulillah kita terima kasih sekali lagi pada Ustaz Izzat dan terima kasih pada Ustaz Dr. Samsul di atas perkongsian yang banyak lagi, tetapi saya pun dulu bersembang Ustaz Dr. Samsul ya, kerisauan macam mana nak memahami sesimpel kadang-kadang orang awam ni sebut sahih tak sahih, sedangkan ada disiplin ilmu yang sangat telah dikupas oleh para ulama tapi tak sempat dibincangkan dalam keterbatasan masa ni. Rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, sedikit sebelum kita melabuhkan tabir usrah kita pada petang ini, saya masih ingat ketika ke Bosnia sedikit saja untuk kita sedar betapa besarnya peranan para ulama. Yang kerana itu Nabi menyebutkan mereka adalah para waris kepada para nabi, Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih masuk menakluki Bosnia dan beliau adalah penguasa daripada kerajaan Uthmani, pada ketika itu, ketika masuk dan menakluki, sesuatu yang sangat mengejutkan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah bangkit orang yang telah menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, puluhan ribu ramainya. Sultan Muhammad Al-Fatih terkejut. Rupanya sebelum datang kekuasaan, ulama telah turun terlebih dahulu, pergi kepada masyarakat, membimbing mereka, dan akhirnya terpaut dengan akhlak para ulama, kelembutan para ulama, doa para ulama yang kita tak dengar sekarang, doa ulama yang mendoakan umat dengan penuh rasa sayang, dan menyebabkan pada ketika itu mereka terpaut kepada ajaran agama Islam. Dan ketika datang Sultan Muhammad Al-Fatih hanya nak mengesahkan saja bahawa bumi tersebut sebenarnya umatnya telah pun memeluk agama Islam. Dan rakan usrah yang dikasihkan, saya tadi ternampak satu klip video tentang apa yang berlaku di Turki. Ya, Ustaz Dr. Samsul lebih mahir lah sebab dia lama di Turki. Dikatakan bahawa ulama terdahulu telah berjaya mendidik masyarakat. Sekiranya mereka nak beli sebuku roti, mereka akan beli 2 buku. Kalau mereka nak beli 2 buku roti, mereka akan beli 4 buku. Kalau mereka beli sebuku roti, 1 dibawa pulang, 1 mereka letakkan dalam bekas, yang pada bila-bila masa orang-orang fakir boleh datang tanpa rasa malu dan akan diserahkan kepada mereka-mereka yang sangat memerlukan. Dan ketika mereka mengambil, dan mereka tidak pernah ambil lebih, sebab mereka tahu bahawa ada orang lain yang lebih memerlukan berbanding mereka. Saya leleh air mata melihat semua fenomena ini di zaman lampau. Bagaimana para ulama, mereka terjun dengan penuh kasih sayang. Mereka lah yang menjadi air paling dingin, embun paling awal di fajar hari, yang menyebabkan umat merasa sangat selesa dengan keberadaan mereka. Ulama bukan untuk mencantas, memangkah dan menyalah, tetapi adalah memberi air yang paling lunak. Apatah lagi dalam keadaan ketika ini banyak daripada kita lemah dan sakit berhadapan dengan wabak ini. Semoga roh para ulama tersebut ada melalui disiplin adab dan ilmu, dan insya-Allah semua kita di bumi yang bertuah ini mendapat manfaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Semoga manfaat ilmu itu bukan kata saja untuk sekarang, malah ianya akan sampai ke hari kiamat, di mana pengorbanan para alim ulama ini akan terus melebarkan lagi, membawakan lagi kehebatan ummah, mendidik jiwa hati ummah ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu usrah kita, iaitu Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, juga Ustaz Izzat, dan juga Naqib kita Ustaz Zuramli Muhammad Razali di atas pimpinan dan juga membawakan rancangan Usrah Nurani pada hari ini. Alhamdulillah, dengan ulama kita sama-sama lah kita hadirkan kasih sayang
satukan hati kita dan juga cantikkan lagi ketamadunan Islam ini dengan hebat, dengan penuh kukuh, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan mengakhiri Usrah Nurani pada petang ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih pada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM, dan jangan lupa kita boleh sama-sama tonton semula di Facebook dan juga boleh dengarkan secara ulangan rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Ya, insya-Allah. Para pendengar, terus setia bersama kami dan terima kasih kepada anda di hujung segmen destinasi pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type
ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Foya Islami. Masih mencari khidmat urusan ibadah kurban dan akikah? Ibadah kurban kini lebih mudah dan jimat bersama Al-Hayri Kurban dan Akikah. Daftar secara online dan nikmati harga serendah RM370 untuk satu bahagian lembu. Jom kita kongsi rezeki dengan saudara sesama Islam melalui ibadah kurban dan akikah. Untuk maklumat lanjut hubungi 011-6556-8005 atau layari www.kurbanasnaf.com. Mudah, murah dan prihatin bersama Al-Hayri Kurban dan Akikah. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi Bicara Adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu daripada saranan penting dalam menangani COVID-19 ialah penjarakan fizikal. Prinsip asasnya ada ditekankan menerusi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengesyorkan supaya seseorang itu berada jauh daripada pembawa penyakit berbahaya dan berjangkit. Mafhum hadis tersebut tidak boleh menjangkitkan penyakit, tidak boleh membuat ramalan buruk, tidak boleh percaya sial burung hantu dan tidak boleh percaya sial bulan Safar. Dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Saranan Nabi Muhammad SAW supaya larilah daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa membawa pengertian supaya kita menjauhkan diri daripada pembawa penyakit berjangkit. Maka semangat ini boleh diterjemahkan kepada penjarakan fizikal bagi membantu mengurangkan kemungkinan dijangkiti apabila berada di tempat awam atau di tempat kerja terutamanya. Ironinya, virus yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan ramai berasa tidak terancam kerana virus ini tidak kelihatan. Namun, andai kata virus dapat dilihat seperti kita melihat singa, pasti ramai yang akan menjauhkan diri daripadanya. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tunku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tunku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Sempurna yang ku harap ku damba, meski diri sendiri tak terpikul dosa. Cinta dunia yang sementara, sengsara jiwa luka sirna kerana dosa. Dalam dosaku terimalah taubat, sujud pengampunanku.
dahsyat cintanya. Sempurna yang ku harap ku dapat, meski diri sendiri tak terpikul dosa. Cinta dunia saat sementara, sengsara jiwa luka sirna karena dosa. Hanyut aku di dalam dosaku, terimalah taubat, sujud pengampunanku. Dilema terus membuatku buntu, memilih yang dahsyat cintanya. Cahayamu dengan hidayahmu, berikanlah aku rahmat untuk syurgamu. Dengan cahayamu, dengan hidayahmu, berikanlah aku rahmat untuk syurgamu. Dalam dosaku, terimalah taubat, sujud pengampunanku. Dilema terus membuatku buntu, memilih yang dahsyat cintanya. Aku tahu terkadang ku alpa, terkadang ku lupa, hanya meminta-minta. Dan ku tahu rahmatmu tiada terkira. Lantas ku akui besarnya kasih-Mu. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Seluruh dunia sedang memerangi wabak coronavirus COVID-19 yang telah menjangkiti ratusan ribu individu dan meranggut ribuan nyawa. Justru dalam usaha mengekang wabak ini dari terus menular, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan bagi individu yang tidak mempunyai gejala pernafasan agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Manakala bagi individu yang ada gejala pernafasan, pastikan anda sentiasa menggunakan penutup mulut dan hidung. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan ke dalam tong sampah dan basuh tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Segera dapatkan rawatan awal dan maklumkan sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Untuk maklumat lanjut berkaitan COVID-19, layari laman sesawang www.infosihat.gov.my. Pesanan kekang penularan COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala diri menepi untuk warna-warna hati. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia. Kupu-kupu cinta terbanglah tinggi menuju jalannya, hinggalah engkau di bumi indah, terbang bersama hembus angin cinta. Tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untayan hidupmu. Bersama hembus angin cinta, ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untayan hidupmu. Pertemuan ini